Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقى وباء كورونا وأوميكرون يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ارفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وأن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد. Alhamdulillah, kita di pagi yang bahagia dan mulia ini bersama dengan Al-Quran, ma'al Quran dalam suratul Luqman. Di pagi ini mari kita mula dengan ayat 16, iaitu pesan daripada atau wasiat daripada Luqman Al-Hakim kepada anaknya mengenai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Alhamdulillah, satu ayat daripada suratul Luqman ayat 16 insya-Allah cukup di pagi ini untuk kita mengambil pengajaran bersama-sama dengan tadabbur supaya kita dapat memahami kehendak-kehendak ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita melaksanakan dalam hidup kita. Ayat yang ke-16 adalah bersangkut paut dan ada hubungan dengan pesan atau wasiat daripada Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Setelah mana dua ayat dulu, jadi kita ayat diselikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Satunya wasiat kepada seluruh manusia supaya buat baik pada dua ibu bapa, terutamanya kepada ibu yang mereka menanggungjawab yang sangat besar dan beban yang sangat berat dalam melahirkan seseorang anak. Serta Allah suruh perintah supaya bersyukur kepada dia dulu, kerana dialah yang menjadikan ibu dan dialah yang menjadikan bapa
dan dialah yang memberikan anak, kurniakan anak kepada manusia. Kemudian diperintah supaya buat baik, syukur kepada ibu bapa. Dan diakhiri dengan supaya kita sedar bahawa semua kita tu ilayyal masir, kepada aku, iaitu Allah Ta'ala tempat kita nak kembalinya. Akhir kita di situlah, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lepas dah tu, kalau ada dua ibu bapa yang mendesak nekal supaya syirik kepada Allah, maka jangan taat sama sekali. Kerana tidak ada taat kepada seorang makhluk mana-mana pun yang dia tu deraka kepada Allah. Maka seberat-berat derakanya iaitu deraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bersyirik kepadanya. Tapi walau bagaimanapun kita disuruh bergaul, berbuat ihsan, berbuat bir kepada dua ibu bapa di dunia ini, walaupun dia bukan dari orang yang memeluk agama Islam atau dia kafir, tapi hubungi anak dengan bapa, ibu bapa, walaupun dia dalam beragama lain, dari segi buat baik, bergaul baik, beri pertolongan, wilayahnya yang baik, maka itu tidak terputus daripada mereka dengan sebab berlainnya agama. Setelah itu Allah Ta'ala suruh kita ikut jalan orang yang kembali kepada manhaj Allah Ta'ala. Bukan suruh ikut orang, wattabi' sabila, ikut jalan, ikut neutang, ikut cara pelaksanaan hidup dia mengenai agama. Pilih jalan yang betul. Siapa dia tak kira lah. Kalau dia bawa jalan betul, iaitu jalan anaba ilai, jalan orang yang dia tu inabah, kembali kepada ajaran Allah, laksanakan ajaran Allah, menghayati ajaran Allah dalam hidup dia. Maka jalan itulah kita ikut. Bukan kita ikut dia, kita ikut jalan dia tu. Tu cara hidup dia, cara pelaksanaan dia. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala akan mengira, memberi balasan tentang amalan dan kerja-kerja kita atas dunia, terutama di segi taat kepada dua ibu bapa, dan di segi kita tu enggan, tidak mau bersyirik kepada Allah, serta kita ikut jalan orang yang baik, soleh, orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang tidak bersyirik kepada Allah. Itulah sebaik-baik jalannya. Maka selepas itu Luqman dia wasiat kepada anak dia pula. Ya bunai, hai anakku. Panggil dengan panggilan anakku tu tanda kata betapa lemah lembutnya seorang bapa. Luqman itulah di antara tanda kebijaksanaan Luqman. Sesuailah digelar sebagai Luqman Al-Hakim. Luqman yang bijak, mempunyai hikmah, pandai letak sesuatu kena pada tempat dia. Sangat payah untuk cari orang yang bersifat dengan hakim. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa dalam satu surah. Nama surah pun Suratul Luqman. Dan Tuhan royak kata Tuhan itu wi hikmah. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Maka untuk menjadi contoh tauladan suri, tauladan yang baik untuk seseorang menjadi bapa dan juga orang menjadi anak dalam pengajaran yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Ya bunai, oh wahai anakku. Hei anakku, tak ada jekah dah lah. Tu panggilan yang
menyenangkan hati panggil. Puasa seni hati. Puasa nak dengar. Puasa nak dengar. Dia seni hati je nak dengar. Dia susah hati je tak apa nak dengar mana. Seolah-olah nak perik dia ke. Nak dia tu buat sesuatu perkara yang berat. Tapi panggil ya bunai, wahai anakku, anak kesayanganku. Bahasa tu juga perlu dalam didikannya. Bukan sahaja pengajaran, bahasa guna dalam pengajaran itu sangat-sangat penting. Untuk memberi kesan yang baik. Ada pundi dalam obrom, dalam mengasuh, dalam mendidik anak-anak. Innaha in takum misqala habbatin min khardal. Sesungguhnya kata ulama terutama Ibn Katsir dia kata domiha tu kembali kepada asya'nu. Sesungguhnya urusan kerja itu atau al-qissah kepada kisah yang Tuhan royak. Walaupun Tuhan tak sebut tapi Tuhan sebut ayat, iaitu kisah seorang sahabat yang kita sebut kemarin nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia masuk Islam awal-awal, kemudian ibu dia tu dia pula tuang, dia strike, dia meletak Islam mak dia tu. Meletak dengan cara dia uguk, dia tak saya makan, tak saya minum. Tapi Sa'ad adalah seorang sahabat yang tegas. Dia suruh makan. Makan ibu, aku tak saya makan. Minumlah ibu, aku tak saya minum. Sampai aku mati. 3 kali Sa'ad sebagai anak suruh ibu dia makan, minum. Akhirnya ibu dia tak saya makan juga, tak saya minum juga, siapa nak siapa matilah. Dia kata walaupun tu Sa'ad kata walaupun lagu mana pun aku tak saya kembali daripada agama Islam kepada agama dulu, agama syirik. Tak saya kembali. Tegasnya dalam mentauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lawannya syirik. Tengok. Walau ibu dia sekalipun yang melahirkan dia, betapa susah seperti mana Allah Ta'ala royak pada ayat yang ke-14 tu. Tapi dari segi nak deraka pada Allah, sama sekali tak deraka. Nak mensyirik Allah dengan sesuatu yang lain daripada berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang lain, maka dia tak rela sama sekali. Walau ibu dia mati sekalipun. Itu kekuatan akidah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tu. Jadi innaha ni kata ulama tafsir terutama Ibn Katsir kata kembali pada kisah kita atau urusan sebelum ini tu. In takum misqala habbatin min khardal. Wahai anak sayangku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk, misqala habbatin, seberat biji sawi. Halu ya biji sawi ni. Supaya saya royak marah supaya atom debu. Waktu tengah hari panas terik molek, kita nampak debu duk menaya, duk terbang, duk lalu ke celah-celah pintu natal atau pintu-pintu kita atau di halaman rumah kita. Halu kecil ya debu tu. Tu zarrah. Habbatin min khardal. Sebiji sawi kecil. Fataku fi sakhrah, serta dia tersembunyi dalam batu yang besar. Sakhrah ni batu hak besar tu, atas bukit tu. Tu. Kalau batu kecil namanya hajar ahjar, batu-batu hak kecil-kecil.
Orang dua capur gaul dengan semi pasir untuk nak bina satu-satu bina panggil hajar. Ni sakrah ni besar batu. Stoko yang kukuh kuat. Tu. Kalau nak pecah payah kena bom kena gapo tu panggil sakrah. Kalulah sebiji sawi tu duduk dalam batu yang besar. Kita tengok tak nampak. Satunya ya halus, yang kedua batu besar pula. Batu besar tu tengok tak nampak. Ya duduk pula lagu mana. Sudah tentu dalam batu tu gelap. Tak ada air, tak ada gapo, tak ada. Mula pada batu hak kecil dulu. Kalau batu besar pun makna masalah kecil. Au bis samawat, atau berada di langit. Tersembunyi di langit. Yang kita juga tak nampak tengok. Atau nampak tapi wak tak peduli, wak tak tahu. Kerana dia terlalu kecilnya, remehnya. Tu. Mai au cai sai, เพราะเป็นเรื่องเล็กนิดหน่อย sikit ya. Tu. Au fil ardi, ataupun di bumi. Duduk dalam bumi, patak bumi. Fi ni mana dalam bumi, bukan atas bumi dah. Kalau kata alal ardi, atas bumi, kita boleh tengok barangkali tapi duduk dalam bumi, dalam tanah. Ya'ti bihallah. Ya'ti bihallah, sudah tentu tetap akan dibawa oleh Allah Ta'ala untuk dibicara dan dibalasnya. Jadi Luqman ni cara uslub witikan dia wasiat anak dia tu, dia bukan suruh saja, lari saja. Mula-mula dia lari lah, la tusyrik billah. Tu. Jangan syirik pada Allah. Tu kalau kita banding, kita nak tani sesuatu, rancangan pokok kayu, nak tanam getah baik, nak tanam dokong baik, nak tanam durian baik, gapo. Kalau kita beli kebun ada hutan penuh, ada duri penuh, kita kena tebah dulu. Sodak dulu. Sodak tunggu kayu-kayu, duri-duri, pokok-pokok yang tak pakar tu. Kalau kita tak sodak tanam di celah-celah dia tu, dia tak tumbuh. Kalau getah pun jadi mapuh, tak sehat, tak subur, tak naik, tak orang nak jiru, tak orang nak buh baju. Kerana ada halangan panggil. Tu. Maka cara Luqman dia wasiat terbiah didik anak dia, dia tebah dulu, tebal dulu. Tebal syirik dulu. Tu. Sebab ni syirik penyakit besar. Lebih pada ulat-ulat lagi. Hak kita kena jaga bila kita tani sesuatu tanam ni. Sodak tu we habis. Lepas tu buat semula. Tu buat tanah semula kerana kita nak tani tauhid. Kalau tidak tauhid tak tumbuh. Kalau ada syirik dalam pegangan kita, perbuatan kita, marilah tauhid banyak mana pun duk campur dengan syirik, maka tak pakai syirik, iaitu tauhid kita tu. Kerana dimakai oleh syirik. Seperti mana kita banding kemarin sepengah makring, penyakit barah dalam tubuh kita tu. Tu. Waktu yang mula dengan lari. Lepas tu dalam celah-celah tu ada suruh. Supaya wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi'. Suruh belaka tu, amal belaka tu. Kriya kamsang belaka. Wasahibhuma wattabi'. Jalan belaka tu. Tapi satu lagi cara wasiat didikan Luqman iaitu buat bandingnya. Tiap bandingnya amal satu amalan baik atau jahat, walaupun sikit kecil sekalipun, sebesar-besar debu, sekecil-kecil debu sekalipun. Duk ada oleh batu pula, bukan duk atas darat nampak jelas molek. Duk oleh batu yang keras, yang besar, duk atas langit berlapis-lapis, duk dalam bumi juga berlapis-berlapis. Ya'ti bihallah.
Allah Ta'ala akan mendatangkan, membawa, ambil, mari wak kira, mari wak nak balas kepada manusia. Kalau baik maka baiklah, kalau jahat jahatlah. Ayat ni juga semangat kepada kita dan jaga kepada kita. Semangat lagu mana? Kalau kita buat gapo-gapo kebaikan, amal soleh, sama ada sedekah. Sedekah sekut. Allah sekut ya sedekah. Tu supaya orang munafik dalam perang Tabuk ada sahabat yang miskin. Miskin dia, tak ada nak win. Sehingga menangis dia kerana tak ada arah nak win. Orang lain tu 100 ekor unta, 200 ekor unta, 1000 dinar. Orang lain panggil segatai segatai buah tamak. Tapi dia setengah gatai, cupak buah tamak. Sedekah. Dia sedekah juga walau dia pakai. Tapi orang pakai, orang munafik ni yang menganying. Oh banyak tu ya sedekah. Tu tabiat orang munafik. Tu. Banyak tu banyak dah tu. Kerana dia miskin, kerana dia fakir, kerana dia tidak ada nak bui, nak menafkah. Dia ada banyak tu saja. Maka ya'ti bihallah. Kalau cupak, kalau satu line ke orang panggil, hak rendah pada cupak tu, maka Tuhan buat kira. Kalau sekuk, samah pun Tuhan ya'ti bihallah. Tuhan mendatangkan pada hari akhirat untuk dimasukkan dalam timbangan. Sebab di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan timbangan. Dia ada timbang ni, Tuhan letak. Lepas tu tidak zalim sikit habuk. Tak ada kata Tuhan nak wi sikit, hak banyak wi sikit, hak sikit wi banyak. Tak wi apa yang Tuhan berjanji lagu mana, lagu tu lah. Kerana Tuhan Maha Adil. Tuhan tidak zalim sama sekali. Diri kita itulah hak zalimnya. Tu. Itu bandingannya. Supaya dengan satu biji yang kecil, biji sawi yang duduk dalam batu yang besar atau di langit atau di bumi, maka Tuhan membawanya. Apakah bandingnya dalam ayat ni? Iaitu panggil nak ajar tauhid kepada Allah. Nak percaya kata Tuhan tu wa kana alaikum raqiba. Dan Allah atas kamu itu dia sentiasa mengetahui, mengitainya. Ni panggil didik daripada Islam, iman kepada ihsan. Tekad yang tiga. Dia panggil maratibuddin. Darjat agama yang ada tiga darjat. Satu mula dengan Islam. Dua meningkat naik kepada iman. Orang Islam ni dia kurang sikit. Orang Islam dan beriman pula dia naik sikit. Tengah-tengah paling tinggi darjatnya iaitu ihsan. Gapo dia ihsan? Jibril mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam yang panggil hadis Jibril dia panggil. Akhbirni anil ihsan. Cuba kamu jawab, beritahu kepada aku gapo makna ihsan. Maka Nabi jawab kena molek, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu yaraka. Hendaklah kamu menyembah Allah, beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Tuhan duk tengok kamu. Kalau kamu semaya Tuhan duk tengok gerak gigi kamu, hati kamu lagu mana, qiyam kamu, rokok kamu, sujud kamu, ucapan kamu dalam solat kamu. Kalau kamu keluar zakat pun Tuhan duk tengok bagaimana kamu keluar zakat. Kalau kamu haji maka Tuhan raqibah, Tuhan tu menengok kamu
Apa yang kamu dah buat haji kena kedak dengan kehendak Allah, kehendak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu sedekah, tahu mana kamu sedekah, niat lagu mana, ikhlas kata ikhlas, itu panggil anta'budallah ka'annaka tarahu. Kita tak nampak. Wa ilam takun tarahu nenon dah tu kita tak nampak Tuhan di atas dunia ni. Nah, kerana Tuhan tak boleh tengok kita kepada kitanya. Tapi seolah-olah ni panggil muraqabah. Muraqabah ni makna kita yakin, berimej bahawa Allah sentiasa mengetahui, melihat, mendengar dan mengitai apa yang kita buat, laku dan apa yang kita kata dan apa yang kita bisik dalam hati kita. Duk kosak niat dalam hati kita. Hak ni satu tauhid, satu ajaran yang mengajar kita yang faedah buah dianya sangat besar. Satu, kita boleh meningkat tauhid kita pada Allah. Yang keduanya, kita sentiasa ada hubungi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada putus kita ni. Buat gapo-gapo kuasa kata Tuhan, bukan kuasa dak, yakin kata Tuhan duduk tengok kita. Nah, lepas tu pula kita boleh membetulkan, boleh betul amalan kita. Hak mana wasa semaya tak khusyuk, beki we jadi khusyuk. Tu betul jadi khusyuk. Boleh kita betul, ya khusyuk dari kita. Dari kita. Bukan dok dia orang lain dak. Kita masing-masing orang semaya. Tak serupa orang semaya satu orang khusyuk tak sama. Nabi ya khusyuk, sahabat dia boleh jadi khusyuk rendah pada Nabi. Tak ada orang khusyuk lebih ada Nabi, tak ada. Nabi ni orang paling khusyuk kali semaya. Apa saja Nabi buat, maka ikhlas dia paling tinggi. Kita pun nak meningkat tinggi, walaupun tak sama dengan ikhlas Nabi, khusyuk Nabi dan sebagainya. Itu faedah daripada kita muraqabatillah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita tu jadi molek sokmo insya-Allah taala. Inna Allah latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu amat halus pengetahuan dia. Halus ni bukan mana sikit. Latif ni bukan mana lembu, Tuhan tu tak tahu banyak dak. Halus si di sini. Raqab panggil. Raqab. Halus si. Tu. Dia tahu apa yang kita buat, apa yang ada, walaupun nusuk kita tak tahu, duk ala gelap, semut hitam duk ala gelap malam, semut halus lagi, Tuhan nampak kita tak nampak. Dalam batu bagaimana kita nak nampak? Itu mana latif. Latif ni makna dua, satu lemah lembut dengan hamba-hamba dia, yang keduanya nama pengetahuan Tuhan tu makna maha halus dia. Khabirun, maha mengetahui segala rahsia gapo Tuhan tahu. Khabirun alimun. Kalau ambil tiga ni jadi jaya muraqabah kita. Oh Tuhan latif, oh Tuhan khabir, oh Tuhan alim. Maka kita jaga, ingat, teringat kepada nama-nama Tuhan. Dua tiga nama ni yang penting sekali. Itulah hari ni satu ayat yang memberi pengajaran kepada kita bahawasanya seorang muslim, muslimah, seorang bapa dan anak perlunya kepada muraqabatillah. Kena ajar anak tauhid. Tauhid penting. Tu. Setengah orang masya-Allah, alhamdulillah, anak dak lenda pun dak ajar dah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dak nasib tauhid panggil. Alhamdulillah. Tubuh pada kecil didik ke tauhid ni kita perlu daripada budak lagi kepada siapa mati dia perlu kepada tauhid lagi. Bukan kecil lepas tu wuti muda, wuti tua, wuti baru mati baru nak hubung pula dah. Orang nak mati dia kena lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang nak mati di kalangan kamu tu la ilaha illallah. Suhajar lagi, ajar mengucap panggil.
Itu tauhid, supaya dia dapat bawa tauhid kepada alam akhirat nanti. Maka dengan itulah dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa fawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.